Terima kasih Tan Di-Pertua. Jenayah ragut membimbangkan negara, kerosakan akhlak remaja sangat membimbangkan kita semua. Pohon soalan jawapan saya nombor 8. Terima kasih. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Seri Yang Di-Pertua. Untuk makluman, rumah perlindungan di bawah kendalian Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori tempat selamat, yang mana rumah atau institusi yang diselenggara atau diuruskan oleh agensi di bawah kementerian atau oleh mana-mana agensi atau pertubuhan sukarela yang lain yang diluluskan oleh menteri bagi maksud-maksud Akta Keganasan Rumah Tangga bagi melindungi mangsa keganasan rumah tangga serta mangsa-mangsa mengikut kumpulan sasar kementerian. Kategori kedua pula ialah rumah perlindungan wanita yang disediakan secara khusus bagi mangsa pemerdagangan orang yang telah ditubuhkan semenjak tahun 2008. Berikutan pengujudan Akta Aktisom 2007 Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act pada tahun 2007 dengan izin. Rumah perlindungan bagi kategori pertama atau dikenali sebagai tempat selamat disediakan khusus kepada mangsa keganasan rumah tangga serta mangsa-mangsa lain di bawah kategori kumpulan sasar kementerian seperti kanak-kanak, warga emas dan lain-lain. Pada masa ini terdapat 42 buah tempat selamat di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga di seluruh negara, iaitu sebanyak 35 buah tempat selamat yang dikendalikan oleh kerajaan dan 7 buah tempat selamat yang dikendalikan oleh badan bukan kerajaan NGOs. Mana-mana tempat selamat di bawah kementerian ini tidak boleh didedekan kepada orang awam atas faktor keselamatan kepada mangsa yang diberikan perlindungan. Bagi rumah perlindungan wanita, kategori kedua pula disediakan kepada golongan wanita yang berusia 18 tahun ke atas yang menjadi mangsa pemerdagangan orang yang mendapat perintah perlindungan daripada mahkamah. Kebanyakan penghuni di rumah perlindungan aktif terdiri daripada mangsa eksploitasi seksual dan buruh paksa. Setakat ini, kementerian telah menubuhkan rumah perlindungan untuk wanita seperti berikut: rumah perlindungan 3, rumah perlindungan 5, rumah perlindungan rumah perlindungan Johor, rumah perlindungan Zon Tengah. Berdasarkan statistik kemasukan penghuni, seramai 5,364 wanita telah diperintah perlindungan interim IPO semenjak 2008 sehingga 31 Disember 2015. Walau bagaimanapun, seramai 1,980 ataupun 37% wanita telah diberikan perintah perlindungan ataupun PO semenjak daripada tahun 2008 sehingga 31 Disember 2015. Penghuni di rumah perlindungan wanita adalah wanita bukan warga negara Malaysia yang terdiri daripada warga negara Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, Nigeria, Uganda dan sebagainya. Memandangkan penghuni tersebut bukan warga negara, kementerian ini hanya memberikan perlindungan dan jagaan kepada mereka. Sepanjang tempoh berada di rumah perlindungan, beberapa program dan aktiviti telah dirancang oleh pihak agensi di bawah kementerian dengan kerjasama daripada badan-badan bukan kerajaan NGOs seperti menjalankan program kaunseling, terapeutik, craft, kelas bahasa, kemahiran, terapi, refleksologi, terapi mandala dan sebagainya. Walau bagaimanapun, program dan aktiviti ini bukan program latihan wajib dan penglibatan penghuni dalam program serta aktiviti tersebut adalah atas dasar sukarela. Berdasarkan program-program yang dilaksanakan oleh kementerian kepada penghuni di rumah perlindungan aktif, penilaian terhadap keberkesanan program yang dilaksanakan dapat dilihat melalui maklum balas daripada penghuni, di mana penghuni dengan rela hati mengikuti program-program yang dianjurkan oleh kementerian dan permintaan untuk memperbanyak aktiviti-aktiviti seumpamanya kerana program-program yang dijalankan telah memberikan impak positif terhadap sokongan psikososial mereka. Maklum balas ini juga selaras dengan kajian yang dijalankan oleh Pusat Kebajikan Good Shepherd di Rumah Perlindungan 5 pada tahun 2014. Cabaran utama pihak kementerian dalam menguruskan penghuni di rumah perlindungan aktif adalah komunikasi yang melibatkan penggunaan bahasa yang berbeza. Hal ini kerana penghuni-penghuni di rumah perlindungan aktif terdiri daripada wanita warga negara asing. Cabaran ini telah menyukarkan proses penyampaian perkhidmatan kepada penghuni dan bagi menangani kekangan ini, kementerian perlu menyediakan jurubahasa untuk memudahkan urusan komunikasi bersama dengan penghuni di rumah perlindungan.
Cabaran lain yang perlu dihadapi oleh kementerian adalah masalah kesihatan. Walau bagaimanapun cabaran-cabaran ini telah mencetuskan idea baru kepada kerajaan untuk memulakan kerjasama yang lebih erat dengan pertubuhan bukan kerajaan kerana mereka menawarkan perkhidmatan pemulihan mangsa secara sukarela selain daripada melaksanakan program persediaan kepada mangsa untuk dihantar pulang ke negara masing-masing dan program integrasi semula ke dalam masyarakat. Pada tahun 2011, kementerian menubuhkan rangkaian kerjasama dengan NGO, terutamanya dengan Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita NCWO, Majlis Kebangsaan Kanak-Kanak Malaysia, MKKM, Suka Society, Suka, dan Coalition to Abolish Modern Day Slavery, dan juga Good Shepherd. Di antara program yang dilaksanakan oleh NGO adalah berbentuk kelas bahasa Inggeris, aktiviti memasak, menari, dan psikoterapi kepada bangsa. Semua program dijalankan secara mingguan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga turut bekerjasama dengan International Organization for Migration IOM. Mulai bulan Oktober 2010, IOM mula melakukan penilaian psikososial pada semua rumah perlindungan kerajaan dan memberikan beberapa cadangan untuk penambahbaikan. IOM juga membantu kementerian dalam mengendali beberapa program latihan untuk pegawai-pegawai pelindung. IOM juga berkongsi kepakaran untuk menambah nilai client management system sedia ada supaya selaras dengan piawaian antarabangsa. Terima kasih. Ya, rantau panjang. Terima kasih Tante. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin di atas jawapan yang telah diberi yang begitu baik, saya kira begitu besar cabaran, dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih di atas segala usaha yang telah dibuat untuk memastikan kebaikan dan keselamatan terutama pada kebajikan kepada kaum wanita di seluruh negara kita. Soalan saya adalah sejauh mana peranan keluarga, sebab kita tahu anak-anak yang terjebak dengan kes-kes yang melibatkan salah laku dan sebagainya, ini perlu kepada bukan sahaja bantuan dari sudut kebajikan mereka, tetapi psikologi untuk sokongan daripada keluarga sangat penting untuk usaha pemulihan. Jadi setakat ini sejauh mana peranan yang telah dimainkan oleh pihak keluarga dan apakah usaha pihak kementerian untuk memastikan keluarga mereka memainkan peran penting dalam pemulihan anak-anak yang terjebak ini, dan berapa banyakkah kes terjebak semula selepas keluar daripada pusat perlindungan ini, anak-anak remaja ini terlibat semula dalam kes-kes yang melibatkan keruntuhan moral ini, dan sejauh mana program yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan NGO-NGO yang telah memberi sumbangan ataupun sokongan untuk membantu pemulihan perlindungan kepada wanita ini telah diberi insentif oleh pihak kerajaan, dan apakah bentuk insentif yang telah diberikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atau Panjang. Pertamanya diminta tadi statistik kenaan dengan kekanak yang di rumah perlindungan, nanti kita bagikan secara bertulis kepada Yang Berhormat. Berkenaan dengan peranan keluarga, memang itulah yang kita tekankan supaya keluarga memainkan sama-sama peranan dalam usaha kita memulihkan kanak-kanak yang kita lindungi ini. Tapi pada biasanya rumah perlindungan yang kita sediakan untuk wanita ini adalah diperlukan oleh mereka yang merasakan diri mereka terancam. Terutamanya kalau wanita itu mungkin oleh suaminya ataupun ahli keluarga yang lain. Oleh kerana itulah mereka akan datang menemui pihak kita, Jabatan Kebajikan, dan meminta dilindungi buat sementara waktu. Oleh kerana itu dalam hal seperti ini kita kena berhati-hati. Jika memang dia merasa terancam dan yang mengancam itu adalah keluarga yang melakukan keganasan terhadap wanita itu ataupun kanak-kanak itu adalah keluarga, maka kita kena berhati-hati memilih sama ada keluarga itu layak untuk datang buat masa ini untuk membantu mereka. Tapi di mana memang keluarga boleh memainkan peranan, maka memang kita sebaik-baiknya kita tidak mahu mereka berada di dalam institusi kita. Sebab itulah di bawah pindaan Akta Kanak-Kanak baru-baru ini kita telah memperkenalkan cara pemulihan di luar daripada institusi, iaitu untuk bersama dengan keluarga, insyaAllah Yang Berhormat. Dan berkaitan dengan apakah memang kita banyak bekerjasama dengan NGOs, apakah insentif yang kita berikan kepada NGOs? Banyak NGOs di dalam negara kita Malaysia ini yang berdaftar dengan kementerian kita, sama ada dari segi kebajikan ataupun NGOs wanita.
ramai yang menerima grant daripada kementerian untuk melaksanakan program-program mereka, dan kita juga ada program di mana kita memberikan pengiktirafan kepada mereka sebagai memberikan mereka anugerah-anugerah yang tertentu di atas segala usaha mereka untuk membantu masyarakat di dalam negara kita. Terima kasih. Ya, Kota Samarahan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan tambahan saya untuk soalan ini, rumah pelindungan wanita ini memang telah pun memberi banyak kesan kepada wanita-wanita yang bermasalah ataupun terpedaya. Dan saya ingin nak tahu daripada pihak kementerian, apakah bentuk persediaan ataupun pengisian yang diberikan oleh kepada pelatih rumah pelindungan wanita ini dari segi keuangan ataupun sara diri apabila mereka keluar daripada pusat daripada rumah pelindungan wanita, supaya mereka tidak terjebak lagi kepada ataupun terjerumus kepada kancah yang lebih berat lagi seperti pelacuran dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Semaraan. Seperti yang mana saya sebutkan dalam jawapan yang awal tadi, bahawa kita ada dua jenis rumah perlindungan. Yang pertamanya untuk aktif, iaitu mereka yang diperdagangkan daripada luar negara. Untuk mereka ini semuanya adalah sementara saja mereka berada di dalam pusat perlindungan kita, sementara menunggu mereka dikembalikan ke negara masing-masing, ataupun jika ada kes di mahkamah di dalam negara kita, sementara kes itu diselesaikan, mereka akan berada dalam perlindungan kita. Dalam masa itu kita akan mengadakan program-program seperti mana tadi saya sebutkan, yang mana mereka boleh ikut secara sukarela dan tidak ada paksaan, karena mereka ni selepas ini akan diantar balik ke negara mereka. Tapi bagi wanita yang memohon perlindungan kerana keganasan rumah tangga misalnya di pusat-pusat perlindungan kita yang ada di seluruh negara, yang mana saya tidak boleh maklumkan di mana tempatnya ini, biasanya mereka akan datang ke situ untuk tempoh yang pendek saja, misalnya 2-3 hari, untuk mereka menenangkan fikiran mereka dan menjauhkan diri mereka daripada pendera daripada rumah, misalnya suami ataupun lain-lain ahli keluarga. Selepas itu mereka akan minta keluar. Dan jika mereka memerlukan perintah daripada mahkamah, yang memerlukan perintah daripada mahkamah pula, sementara mereka mendapat perintah daripada mahkamah ni, kita akan lindungi di rumah perlindungan kita. Tetapi selepas itu, selepas mendapat perintah daripada mahkamah tu, tidak semestinya mereka akan berada di dalam rumah perlindungan kita. Mereka akan berada di luar, sama ada kembali ke rumah mereka atau ke rumah yang lain. Tetapi bagi anak-anak muda yang dalam perlindungan kita yang di bawah 18 tahun ini, mereka akan berada di dalam pusat kita sehingga mereka berumur 18 tahun. Bagi mereka yang masih perlu diberikan persekolahan, maka kita antar mereka untuk bersekolah seperti biasa juga. Dan sekolah rendah, sekolah menengah, sehingga kan ada yang mereka yang layak, yang memang mempunyai kebolehan dalam bidang akademik, mereka akan diantar sampai ke peringkat universiti, ke peringkat college dan sebagainya. Dan ramai di antara mereka ini sekarang ni sudah pun mencapai kejayaan. Itu di antara persiapan yang kita sediakan. Selain daripada itu juga, mereka yang tidak mempunyai kebolehan akademik yang baik, maka mereka akan diajar ataupun dilatih untuk dalam bidang-bidang kemahiran seperti kraf, jahit menjahit dan sebagainya, supaya akhirnya bila mereka keluar nanti mereka boleh berdikari dan hidup seperti insan-insan lain yang biasa juga. Dan alhamdulillah kita melihat bahawa usaha kita ini telah dapat menunjukkan hasil yang baik, kerana ramai mereka ini tidak kembali kepada apa yang menjadi masalah mereka terdahulunya. Alhamdulillah. Terima kasih.